Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan terima kasih ya kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat ya kerana mengadakan forum dan menjemput saya untuk bersama-sama dengan ahli panel lain ya membicarakan tentang mendepani COVID-19 kebiasaan baru. Ya, jadi okey. Ini adalah sempena sambutan Hari Korang Upaya ya yang selalunya jatuh pada 3 hari bulan 12 ya. Jadi apa yang kita perlu tahu berkenaan dengan COVID ya dan kebiasaan-kebiasaan baru. Next. Jadi untuk makluman ya, wabak atau pandemik COVID ya, sebenarnya asalnya memang wabak ya. COVID disebabkan oleh virus corona yang bermula di Malaysia pada awal tahun ini ya. Dan kita dikejutkan sebab hujung tahun 2019 memang WHO telah maklumkan terdapat wabak bermula di wilayah Hubei di Wuhan ya di China. Dan pada ketika itu ya kita sangatlah bersyukur kerana dimaklumkan tidak ada jangkitan kepada manusia ya. Jadi itu adalah satu rahmatlah sebab kita biasa menghadapi wabak SARS, wabak coronavirus sebelum ini yang memang menjangkiti manusia dan ia sangatlah agak teruk ya, agak serius. Jadi walau bagaimanapun tiba-tiba ya sebab virus ni dia senang berlaku mutasi. Dan ketika awalnya memang tidak ada jangkitan tetapi selepas itu ya berlaku jangkitan yang memang tidak dapat dikawal. Jadi saya pengunjung pelancong China ni dia merasakan ada satu yang jat kena dan dia lari bawa diri sebenarnya ke Singapura dan masuk ke Malaysia. Memang dia ada maksudnya melarikan diri daripada wabak ya. Walau bagaimanapun waktu itu ya, waktu awal-awal tu memang kita tak pasti, tidak berapa pasti macam mana nak melaksanakan ujian, tapi dengan bantuan WHO semua ni kita dapat kenal pastilah ya sebab benda ni benda baru. Sebab tu nama COVID-19 pun sebenarnya nama baru. So kita ada 3 fasa sebenarnya ya. Fasa pertama tidaklah ramai ya sebab dia sangat terhad melibatkan 22 orang saja dan semuanya pelancong-pelancong ya daripada negara China. Tapi fasa kedua selepas kes Masjid Petaling ya, sebenarnya Masjid Petaling pun tak salah ya sebab asalnya kelulusan perhimpunan tu diberi oleh KDN sebenarnya ya. Tetapi disebabkan perhimpunan tu sebenarnya perhimpunan antarabangsa ya. Dan dalam pada kita sibuk-sibuk tu sebenarnya dah ada banyak kes di Indonesia. Jadi dan juga merata dunia lah sebenarnya kita pun tak pasti. Jadi itu yang berlaku wabak ya dan mereka berkampung selama 4 malam saya rasa. Waktu itulah ya, waktu tu berlaku jangkitan tidak di luar kawalan dan ini sebenarnya ini yang pada yang Perintah Kawalan Pergerakan ni sebenarnya memang waktu di mana keadaan di Malaysia pun bukanlah tidak stabil tetapi berlaku pergolakan sedikit walau bagaimanapun ya dengan desakan-desakan daripada pakar-pakar ya sebenarnya didesak ya untuk kita enforce ya PKP masa tu MCO Kawalan Pergerakan yang mana untuk makluman semualah ya memang tidak ada sebelum ni ya kawalan pergerakan ni
kawalan pergerakan terhad ni, perintah kawalan pergerakan ni tidak pernah ada selama saya dan sebelum ni, tidak ada sebenarnya. Jadi ini sesuatu yang kita rasa memang sesuatu yang inisiatif yang kita boleh katakan inisiatif yang apa kita panggil, baru, yang boleh di record lah ya, sebab sebelum ni memang tidak ada, dan US semuanya kita ikut daripada China, dan it was very good ya. Dan sebab tu kita punya kes turun dengan cepat, mendadak ya. Dan ini kita perintah kawalan ni sebenarnya di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit-Penyakit atau CDC Act 1988 ya. Yang ni memang popular lah sekarang ni, semua orang kata CDC Act, Akta CDC ya. Sebenarnya kita memang gunakan akta ni untuk semua kawalan-kawalan penyakit ya, merokok, apa je lah ya, kuarantin semua memang kita pakai yang ni, sangat powerful lah ya, dan akta polis. Selepas itu ya, dalam pada tu memang berlaku pembudayaan kebiasaan baru ya. Dan untuk maklumannya, PKP ni sebenarnya berterusan sampai 28 April. 28 April memang bila saya tanya kawan-kawan saya, nak tak lagi sekali PKP? Semua tak sanggup ya. Dan alhamdulillah Malaysia dia sangat disiplin ya. Malaysian ya, orang Malaysia ni disiplin. Yang disiplin lah. Tapi biasanya saya tahu, alhamdulillah mereka disiplin. Jadi itu salah satu penyumbang kenapa untuk kejayaan kita punya kawalan wabak dan nak memutuskan rantaian COVID-19 ya. Okay. Dan waktu itu juga bermula pembudayaan kebiasaan baru, di mana kita nampak semua dah sibuk memakai mask ya, penjarakan, masa dulu disebut penjarakan sosial, penjarakan fizikal, sekarang ni kita panggil penjarakan fizikal. Ada negara yang melaksanakan 2 meter, ada yang melaksanakan 1 meter. Tapi yang penting 1 hingga 2 meter. Dan juga etik ya, bila etika batuk ya, dan kawalan infeksi. Yang tu adalah pembudayaan kebiasaan baru ya, yang kita perlu sesuaikan dan akan berterusan tak tahu sampai bila. Kalau sampai bila-bila pun bagus, memandangkan ia menyelesaikan banyak isu-isu penyakit berjangkit di Malaysia. Umpamanya kita sendiri rasalah sendiri ya, sebabkan pemakaian pelitup hidung, apa disebut, pelitup muka kan. Pelitup muka, kita kurang dapat penyakit sesama. Betul tak? Sebabkan ini juga kita kurang dapat penyakit berjangkit seperti measles, difteria, banyak penyakit kurang sebenarnya ya. Yang punca jangkitannya disebabkan oleh airborne ataupun droplet ya. Memang kurang ya. Okey. Seterusnya, jadi sewaktu selepas MCO ya, selepas PKP, what next? Kita kena menyesuaikan dan kita kena fikir apa yang patut kita buat ya untuk memastikan COVID-19 tidak ada dan berterusan tidak ada di Malaysia ya. Jadi ada beberapa strategi yang sahaja kerajaan sebenarnya, ini pun sebenarnya daripada kita ambil nasihat daripada World Health Organization atau Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Apa yang kita patut lakukan ya, apa strategi yang kerajaan perlu buat ya. Jadi ini adalah 7 strategi penting
pertama adalah pengukuhan kesihatan awam. Ini sangat-sangat penting. Ini apa yang frontliner buat lah. Frontliner dulu saya biasa dapat bertanya, orang bertanya dengan saya, apa pegawai kesihatan daerah tu buat ya. Bila berlaku wabak ni, dia tahulah sebenarnya, makin ramai yang tahu apa yang kita buat lah. Saya sendiri pun daripada kesihatan awam. Jadi apa yang kita buat sebenarnya? Bila sesuatu kes dikenal pasti kan, kita akan buat contact tracing, kita perkukuhkan, kita akan pastikan ya, bila ada contact tracing, kita akan buat pengesanan penyakit, pengasingan, kuarantin, dan ini membantu mengurangkan jangkitan dalam komuniti dan seterusnya mengurangkan pesakit di hospital. Kalau berlaku kelemahan di bahagian kesihatan awam, ini menandakan hospital sendiri akan penuh dengan pesakit. Perundangan dan penguatkuasaan sebenarnya dia berlaku sekali dengan pengukuhan kesihatan awam. Kesihatan awam sangat berkait rapat dengan penguatkuasaan dan perundangan, sebab dengan ada penguatkuasaan perundangan itulah mereka boleh melaksanakan kerja. Kalau tak akan berlaku bantahan semualah sebab ada kuasa di situ maka mereka boleh melaksanakan kerja-kerja contact tracing dan ada dengan adanya undang-undang juga orang awam patuh kepada arah-arahan dari KKM. Yang ketiga, pengukuhan kawalan sempadan ini sangat-sangatlah kritikal. Apa yang berlaku di Sabah ketika ini menjadi pengajaran kepada kita supaya kita perlu kukuhkan kawalan sempadan. Pada peringkat awal dia kalau masuk sempadan yang dikenal pasti, kita tidak ada masalah, kita boleh kuarantin dan kita boleh uji. Kalau makanan, kalau masuk uji lepas dan uji tahan dan lepas, sama juga. Kita pakai konsep yang sama, uji tahan dulu, selepas result tahu dan kita lepas selama 2 minggu itulah. Tapi kalau kawalan sempadan yang kita tidak kenal pasti, border-border yang sangat, sempadan-sempadan yang sangat, orang putih kata porous border dia boleh dimasuki pada bila-bila masa. Hak ni lah yang susah kita kawal. Jadi itu yang berlaku di Sabah dan juga ada beberapa kawasan lain jugalah di mana kadang-kadang kealpaan kita, kelekaan kita menyebabkan kita punya vigilant kita punya awas, kita tak berapa awas apa yang berlaku. Tapi kita mula sedar benda-benda ni sebab semasa antara fasa 2 dengan fasa 3 tu, kawalan sempadan kita sebenarnya ramai yang pusu-pusu masuk dan pada masa tu juga ada berlaku keadaan di mana kes-kes bawa balik strain ataupun dia COVID ni dia ada juga lepas mengalami mutasi, dia ada jadi kadang-kadang virus jadi lagi teruk dan jadi lebih infectious. Dia senang menyebarkan penyakit. Kita panggil super spreader. Dan apa yang berlaku waktu tu lah yang kes di Kedah ini saya relate balik lah. Kes Kedah di mana sebenarnya kita buat home surveillance order, tetapi sebab rumah dia kat bawah, dia kat atas Jadi rumah atas, kedai bawah. Itu sebab. Jadi kita sebenarnya memang kita letak dia kat sana, tetapi dia turun bawah makan-makan. Jadi berlakulah jangkitan penyakit waktu tu. Itu tu saya masih teringat KPK saya kata, kita selalu rasa kita sini semua dah okey.
Tetapi di luar sana masih lagi berjuang. Jadi kita rasa macam antara fasa 2 dengan fasa 3 kan kita rasa agak selesa. Tapi kita tidak, bila kita rasa agak selesa, kita rasa kita dah okey. Tetapi di luar masih tidak boleh dikawal. Jadi mereka sebenarnya membawa penyakit. Pembukaan sepenuhnya sektor ekonomi ini perlu. Sebab tu sekarang ni kita tidak melaksanakan MCO. Kita cuma melaksanakan MCO bersyarat, conditional kan. Tujuan dia supaya sektor ekonomi ni tidak terjejas. Sebab kita nak sektor ekonomi, makan pun penting hidup penting, makan penting. Jadi dia sepatutnya seiring kita melaksanakan pembudayaan norma baru pada masa yang sama, tidak menjejaskan ekonomi rakyat jelata. Jadi itu yang kita tidak, untuk kali ni kita tidak mengawal sektor ekonomi, sebab itu namanya livelihood. Nak hidup, nak kena hidup, nak kena ada duit, nak kena ada benda-benda ni sangat penting untuk kelangsungan hidup. Tapi isu-isu sosial ni kita boleh tangguh dulu. Seperti sebab tu sekolah ditutup, benda-benda macam benda tidak penting lah, institusi ditutup, untuk, tapi yang ni pastikan dibuka macam biasa. Yang kelima, pembudayaan kebiasaan norma baru. Ini norma baru Ini pun di mana-mana semua bercakap tentang kebiasaan baru. Walaupun kita tahu ada banyak kritikan daripada orang ramai. Utamanya benda-benda sensitif seperti masjid, tak boleh semayang. Itu sangat sensitif. Apa lagi adalah program tertentu, majlis-majlis perkahwinan tak boleh dilaksanakan. Ini sebenarnya ini namanya pembudayaan kebiasaan norma baru. Tapi ada juga orang yang ada jugalah mereka yang melangsungkan perkahwinan suka norma baru ni sebab dia jimat. Tidak perlulah panggil ramai-ramai dan tidak ada layan orang yang kecil hati kan, kata kita cuma boleh jimat, kita untuk 250, tak boleh lebih pada itu. Itu namanya penjimatan juga kan. Tapi yang surau, masjid yang tidak boleh melaksanakan sembahyang itu memang ada yang tidak berpuas hati, tetapi kita perlu fikirkan nyawa dan sensitiviti jugalah Jika berlaku kluster di masjid pun jadi isu juga. So dan juga di taska, di sekolah di banyak institusi warga emas lain bila masuk je kena scan itu namanya SOP. Orang pun dah pandai apa tu SOP. Selalu kita dulu kementerian je pandai SOP Sekarang ni cakap je ini kena ikut SOP. Tak apa SOP pun dia pun tak tahu sebenarnya. Itulah boleh lah Pemerkasaan tanggungjawab komuniti ini nanti saya akan huraikan lagi yang mana Kementerian Kesihatan ada lancarkan apa kita panggil CAPP. Nanti saya tunjuk kartun dulu. Dan yang akhir sekali, perlindungan golongan berisiko ini sangatlah penting, memandangkan perlindungan golongan berisiko ni sebenarnya ini yang kita nak safeguard especially orang yang ada penyakit warga emas, mereka yang menghadapi masalah seperti memang imun sistem dia kurang dan juga saya rasa itu yang penting juga kanak-kanak yang ni perlu dilindungi sebab mereka akan menyebabkan mereka tidak boleh bertahanlah dengan jangkitan virus dan kajian menunjukkan kematian di kalangan mereka especially
golongan warga emas dan juga mereka yang mempunyai komorbid, mempunyai penyakit lain adalah tinggi. Bukan tinggi je, sangat tinggi. Okey. Okey. Okey, boleh tunjuk video tu? Tenangan lalu! Tukaran diskon cokan! Tetakan hari kita! Kuasa kita tak berkesan. Itu Dr. Nur Hisham. Doktor, kuasa kami semua tak berkesan. Kamu tak perlukan kuasa untuk mengalahkan virus COVID-19. Kamu hanya perlukan CAPP. CAPP? Oh, kami tahu. C. Cegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan tingkah laku yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahannya ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Dengan CAPP, anda pun boleh menjadi adiwira. Sedia. Saya suka video ni sebab bos saya berlakon. Itu memang suara dia lah ya. Memang sangat berkesan. Saya rasa kalau kita tunjuk kat anak-anak kita kan, dia suka kan tengok kan. Dan pada yang sama kita sebenarnya mendidik anak-anak kita ya. Apa dia CAPP. Sebenarnya bukanlah CAPP tu sangat, tetapi kita nak bagi tahu intipati tu apa yang dalam, apa yang dimaksudkan dengan CAPP tu ya. Seperti yang disebut tadi itulah ya, seperti yang tertera ni ya. C. Cegah COVID dengan mendidik keluarga serta komuniti akan norma baru kehidupan. Sebab tadi kita dah cakap 6 strategi tu, 7 strategi. Salah satunya adalah kita nak menekankan tentang pemerkasaan tanggungjawab komuniti ya. Jadi ini yang Menteri YB MK saya dan juga pengurusan tertinggi lah selalu tekankan untuk diterap di kalangan komuniti, dan benda ni telah dilaksanakan sebelum ni, tetapi disebabkan oleh pandemik COVID hari tu, fasa 3 kan, jadi dia terhentilah sebab tak boleh nak kumpul-kumpul ramai-ramai kan waktu tu. Jadi C tadi saya dah sebutkan. A adalah amalkan tingkah laku bagi mengelakkan keluarga dan komuniti daripada dijangkiti ya, COVID-19. Dan P ya. P sebenarnya patuhi operasi SOP, pengoperasi sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan di masa ke semasa. Yang ni kita kena apa-apa je pengoperasian sama ada sektor bagi agensi kerajaan ataupun sektor swasta, kita perlu memastikan SOP ni dipatuhi ya. Di hotel-hotel ke, kalau kita nak melaksanakan kursus, apa lagi yang kita selalu berkumpul ramai-ramai kan. Satu-satu macam sekolah, sebelum sekolah dibuka memang kita ada sediakan bersama-sama dengan KPM untuk menyediakan SOP. Begitu juga dengan warga emas di institusi dan juga Taska, Tadika ya. Saya biasa bekerja sama dengan kumpulan-kumpulan ni untuk menyediakan SOP tersebut dan kita go through. Tetapi SOP ni sebenarnya tidaklah tak boleh diubah ya. Memang endorsement tu memang daripada MKN, tetapi kalau kita rasa SOP tu ada bermasalah sedikit, tidak boleh mengawal wabak, mengawal jangkitan, kita kena ketatkan sikitlah SOP tu. Umpamanya saya rasa SOP, ada SOP di, saya tak ingat lah. Kita suruh perketatkan ya, tengok balik SOP tu sebab wabak tu, despite SOP,
Ya, despite SOP berlaku juga jangkitan di kawasan tersebut. Saya tak ingatlah kat mana. Yang ni kita kena tengok balik. Dia tidaklah, dia kena strengthen dan perbaiki lagi dan pantau status kesihatan diri keluarga. Ini Kendiri lah, lebih daripada Kendiri. Tengok di mana, utamanya di zon-zon merah jika anak-anak kita tidak sihat walaupun sesama batuk eloklah bawa berjumpa dan memastikan kita tidak dijangkiti dengan COVID, sebab the earlier is better maksudnya kalau kita, itu sebab kita nak putuskan jangkitan rantaian COVID tu, sebab kalau awal kita dapat elakkan dia punya perebakan Okey. Dan ini jugalah kalau kita pergi masuk mana-mana tempat kerja, institusi pendidikan institusi pusat jagaan warga emas, tanya diri kita sama ada kita boleh masuk ke tidak. Kalau kita tak sihat kita ada temperature ke kita ada demam, tak salah masuk. Lagi-lagi institusi pusat ataupun institusi jagaan warga emas please jangan masuklah sebab kita tahu sebenarnya kita ada gejala, walaupun tak mungkin bukan COVID, tapi proactive measures kita ambil tindakan proaktif untuk mengelakkan mereka-mereka di sana dijangkiti. Okey. Slide. Ini tadi saya dah sebut dah Okey, tapi huraian Tadi saya dah sebut dah tentang kawalan sempadan, banyak dah sebut. Sebab tu kita ada at one time satu ketika dulu saya ingat tak masa Sabah dulu selepas pilihan raya kita duduk di pintu masuk tu sebab kita nak pastikan kita buat test sebelum kita kuarantin. Sebelum tu tak ada kuarantin, banyak juga isu lah tu Lepas tu diarahkan untuk kuarantin. Itu salah satulah kita boleh buat untuk kawal sempadan. Dan mana-manalah daripada negara-negara yang memang pandemiknya jangkitannya teruk, macam saya tak boleh sebut lah tapi you all tahu sendirilah macam negara-negara jiran kita memang tinggi jangkitan dia. Dan ini pun kita kena check, kita boleh saring gejala. Kita saring gejala dan kita ambil swab. Yang bergejala kita boleh terus kuarantin. Kita asingkan dia dulu. Yang tak bergejala kita boleh suruh dia balik rumah. Ini dululah Sekarang dia berubah Jadi saya kata benda-benda SOP ni berubah-ubah. Tengok keperluan dan peruntukan. Bukan senang, mahal sebenarnya. Saya rasa orang JKM dia lagi arif lah. Berapa banyak kena sediakan makanan untuk kuarantin kan, betul tak? Dan satu test tu sangatlah mahal Tak kurang daripada 150. Jadi bila ada suhu ni kita boleh masuk dalam kuarantin macam dekat Maib dulu masa tu Maib ada buka kan. Kalau dia tidak ada demam kita boleh letak kuarantin biasa. Kalau dia ada gejala kita letak kat Maib dululah dan kita ambil PCR RT-PCR Dan lagi kawalan sempadan termasuk jugalah bila kita nak masuk PDK berkaitan dengan orang kurang upaya sendiri, atau kita nak masuk institusi khusus jagaan OKU, jagaan warga emas kita pastikan kita saring dulu. Tak membenarkan orang-orang luar yang tidak tahu status masuk.
Ini yang berlaku di jagaan warga emas di beberapa tempat ya. Walaupun warga emasnya tu penghuni tidak ada apa-apa ya, tetapi tukang masak kan yang membawa penyakit, yang selalu keluar membeli barang keperluan kan. Jadi yang ni pun salah satu isu jugalah ya. Jadi itulah kita perlu pastikan, dan self declaration sangat penting. Dan kawalan pergerakan ini satu lagi yang kita buat ya. Kalau boleh, itu sebab kita zone kita buat PKP ni, PKPB ya. Sebab kita tak nak bercampur aduk lah ya. Apa yang berlaku di beberapa sekarang ni, di fasa 3 ni, adalah disebabkan pergerakan. Ya, pergerakan yang tidak boleh dikawal, di mana jangkitan tu merebak dari utara sampai ke selatan. Daripada timur sampai ke barat. Tapi sebenarnya timur tu spread. Sebab timur Kelantan, Terengganu ada kes. Kelantan, Pahang dan Perlis, ya, alhamdulillah tak ada kes. Tapi yang lain tu semua mengait kluster dia ya. Umpamanya kalau berlaku di Penang, Kedah automatically akan terjangkit sebab Penang, sebab kilang kan. Apa yang berlaku di kluster Bayan tu sebab ada kilang di situ ya. So pekerja datang daripada utara, Perak, Kedah, benda tu datang dapat jangkitan ya. Itu sebab kita kena ni. Dan gunakan hotspot tracker dalam aplikasi MySejahtera untuk kenal pasti kawasan berisiko. Ini pun satu lagi yang kita boleh optimize ya. Gunakan aplikasi tu untuk tahu di mana yang ada kes ya. Dia sentiasa update di mana ada kawasan hotspot, di mana ada kawasan zon merah, semua ni dia akan maklumkan ya. Dan penjarakan fizikal satu lagi yang kita boleh amalkan, dan kalau boleh, sebab apa yang berlaku di Sabah sebenarnya dia masih berpeluk-peluk, bersalam-salam ya. Dan yang saya rasa yang berlaku pada individu-individu tertentu tu sebenarnya rasa bersalah bila orang individu tersebut dihakkan. Maksudnya bersalam dengan orang tertentu, kadang dia rasa bersalah ya, especially politician lah ya. Mungkin bersalah orang tersebut datang, pengundi lah, manalah kita tahu kan, penduduk tersebut datang nak bersalam, dan kalau tak bagi rasa bersalah kan. Tapi itu yang berlaku, sebab itulah berlaku jangkitan yang tidak boleh dikawal lah masa tu. Dan seperti yang Tan Sri KPK selalu maklum, sebelum dia habiskan ujung-ujung dia punya taklimat, ujung-ujung dia punya makluman tentang kes tu, dia akan mention elakkan 3S atau 3C, amalkan 3W. Every day dia akan bagi tahu without fail kan. Jadi ini adalah sesuatu yang kita perlu amalkan. Ini pun pemuda yang baru ya. Maksudnya kita elakkan kawasan yang sesak, sesak. Elakkan kawasan yang sempit. Anak-anak kita pun tanya dia, semua dia tahu Dan elakkan sembang tertutup dengan jarak yang dekat. Dan amalkan 3W ya. Ini lebih kepada infection control sendiri ya. Kita kawal infeksi ya. Kita sentiasa basuh tangan sama ada dengan sabun ya, ataupun dengan sanitizer ya. Dan selalu memakai pelitup muka ya, di tempat awam especially. Dan jika kita ada gejala, elok kita tutup ya, untuk mengelakkan ya kita punya, kalau kita kita terbersin atau batuk dia boleh terbang sampai bermeter-meter jauh dia. Dia boleh spread lah ya. Dan ya satu lagi adalah wash, pakai mask, dan juga
warn ya. Kita mesti beri amaran tentang dan nasihat kepada orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Okey. Inilah yang kita selalu war-warkan tentang putuskan rantaian COVID, apa yang kita patut buat. Ini infografik yang sentiasa ada di portal My Health ya. Dan juga ini sebenarnya ini semua daripada pengalaman jangkitan-jangkitan atau outbreak itu sendiri ya. Apa yang berlaku di setengah hospital ya. Ini ya, makan di pantry ya. Sebenarnya jangkitan antara staff, antara disebabkan oleh macam ni healthcare to healthcare worker ya. Sebenarnya kurang, tapi lebih pada community ya, macam di Sabah. Kan kita memang pantau frontliner yang mendapat jangkitan COVID ya. Dan kita juga kena tahu juga sebab apa dia dijangkit. Sebab kita tak mahu ada masalah di hospital itu sendiri ya. Jadi kebanyakan jangkitan adalah di community, bukan di hospital. Memang ada segelintir tetapi kebanyakan ya. Jadi insya-Allah hospital tu safe ya. Saya tahu ramai orang takut nak pergi hospital. Takut dia kata dijangkiti. Tapi kalau sebab kita pun tidak mahu hospital tu penuh dengan orang. Juga di klinik kesihatan kita tidak mahu. Jadi kita selalu mengarahkan supaya buat appointment system. Tetapi jangan disebabkan tu kita tak pergi hospital. Jika ada masalah-masalah yang perlu mendapatkan rawatan, doktor jangan tangguh. Saya cukup risau sebab itulah sebab takut pergi hospital, benda tu jadi lewat dilakukan intervensi. Kita tak mahu macam tu. Kalau perlu pergi hospital, pergi. Emergency kena pergi. Anak-anak kita sakit, pergi. Klinik kesihatan atau hospital tak ada masalah. Ya. Jadi saya dah sebut tadi dah. Poster tadi, ini pun poster yang saya sebut tadi. Eloklah kalau kita selalu ya memperingatkan sekarang ni untuk anak-anak untuk OKU, target group kita bukan setakat OKU tu sendiri ya, juga melibatkan carer dia, ibu bapa dia dan juga mereka yang ada di sekeliling mereka tu. Sebab OKU dia tak boleh, dia sangat, some of them very dependent ya, sangat bergantung kepada carer dia. Ya. Jadi yang bergantung, sebab kalau biasa-biasa tidak ada masalah, tetapi yang pergantungan dia kepada carer dan juga ibu bapa sangat penting. Ibu bapa dan carer tu tahu apa yang patut mereka lakukan ya, untuk mencegah diri dan anak ataupun jagaan mereka dari dijangkiti COVID-19 ya. Okey. Ini slide 8. Ini sebenarnya salah satu contoh ya, sebenarnya mencegah dan mengawal penularan COVID ya, SOP dia. Objektif dia meningkatkan kesedaran pengetahuan dan amalan biasa. Ini sebenarnya apa yang kita lakukan bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia ya, membangunkan ya SOP bersama kementerian. Utamanya kita telah sediakan garis panduan murid keperluan khas ya, dan sesi penilaian dan intervensi di 3 PK dan juga borang akuan pengisytiharan ibu bapa. So, ibu bapa kena isytihar jika mereka nak menghantar anak-anak mereka pada institusi atau sekolah lah ya, dan home pack. Okey.
So, garis panduan murid berkeperluan khas, sesi penilaian dan intervensi di Pusat Perkhidmatan Khas 3PK dan Homepack dibangunkan selaras dengan garis panduan pembukaan semula sekolah KPM. Tapi sekarang ni ditutup balik lah, saya rasa saya agak kan, dah tutup balik kan. Hari itu memang ada benda ni, ya. Selain itu, murid berkeperluan khas, OKU mempunyai penyakit lain. Okey, yang ni satu lagi yang kita kena ambil berat juga, ya. Especially those yang, ya, sebelum ni. Okey. Selain itu, murid berkeperluan khas, ya, yang mempunyai penyakit lain seperti tahap imuniti yang rendah atau masalah perubatan digalakkan untuk meneruskan pemulihan pembelajaran di rumah. Itu yang dipanggil Homepack. Ya. Masalah perubatan tersebut, saya rasa saya dah sebutkan tadi, mereka yang mempunyai imun status yang rendah, tetapi saya tidak nyatakan penyakit apa. Ya. Penyakit-penyakit yang ada kaitan dengan paru-paru, ya. Asma ke, penyakit paru-paru kronik. Kadang-kadang dia penyakit-penyakit tersebut datang sekali dengan masalah dia sendiri, ya. Masalah OKU itu sendiri, ya. So, dan juga penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, dan ada penyakit kencing manis, penyakit buah pinggang, penyakit hati, atau mereka memang ada masalah yang menyebabkan mereka terpaksa mengambil steroid, penyakit kanser. Ini menyebabkan imun sistem dia rendah. Jadi kita tak nak campurkan. Jadi kita bagi Homepack for the time being lah, ya. Dan murid berkeperluan khas yang sukar dikawal seperti mempunyai masalah tingkah laku dan masalah air liur meleleh dicanangkan menjalani pemulihan dan pembelajaran di rumah bagi mencegah jangkitan COVID-19 dalam kawasan premis. Ini untuk orang OKU yang tertentu sahaja, ya. Kan ada kan yang ada kes-kes CP, yang ada masalah, yang memang ada masalah tak boleh kontrol dia punya air liur dan juga cara penelanan, dia telan, susah nak telan air liur dia. So ini pun salah satu yang kita kena beri perhatian khas. So ada banyak SOP yang telah dilaksanakan, ya. Umpamanya, ya, saya rasa ada yang ikut pada ni, ya, PDK ada 6 area, ya. Satu PDK, Taska OKU, DET is Program Disability Equality Training, di institusi, di Independent Living Center dan Job Coach. Semua ni dibangunkan garis panduan yang berkaitan untuk disesuaikan dengan amalan pencegah dan mengawal penularan COVID-19. Intipati dia saya rasa kena ikut disesuaikan dengan aktiviti yang dilaksanakan yang melibatkan institusi. Maybe dia lebih ketat daripada yang job coach, tetapi dia bergantung juga dia punya prinsip dia semua sama, ya. Prinsip dia sama je. Ya, jika you have to kena buat deklarasi kesihatan, ya, dan tidak boleh, kalau boleh orang yang sama uruskan OKU tersebut, tidak boleh campur aduk. Pastikan jika mereka bergejala tidak boleh masuk dalam kawasan, ya. Jika mereka ada kontak atau datang daripada negeri-negeri atau tempat-tempat yang ada hotspot, ya, make sure mereka ini proaktif kuarantin dulu, supaya jika tidak berbuat jika kita tidak ada pengawalan di situ, akan berlaku jangkitan yang agak teruk, ya, di institusi tersebut. Tapi alhamdulillah saya rasa baguslah, ya. Sorry. So far saya rasa tak ada apa-apa kan. Yang jaga institusi mana? So far tak ada kan. Saya dengar banyak daripada warga emas je. Sebab saya mengikuti juga CPRC setiap pagi. Jadi saya kadang-kadang tahu, jika ada kluster ni, jadi saya suruh dapatkan more info lah sebab apa berlaku.
Inilah secara general apa yang kita patut tekankan, ya. Sebab pusat pemulihan memang dia hari daily kan, daily activity kan. Jadi setiap hari kita kena pastikan status tu diketahui, betul kan? PDK. Tetapi institusi approach dia different. Okey, terlantar lain. So saya nak SOP dia slightly different. Kalau okey terlantar, kalau dia tidak campur dengan orang luar, tak ada masalah. Yang ni bahaya, yang PDK tu bahaya sikit. Dan juga yang melibatkan sekolah harian, sekolah apa-apa yang harian tu memang kita kena tengok, kena kawal. Oh, ini yang daripada WHO. Doktor tu saja. Ini apa yang sectoral actions and recommendations. Saya saja letak, tak perlu pun nak ni. You all can boleh tengok later. Ini yang perubahan dan emosi dan psikologi yang mungkin berlaku pada anak-anak. Ya. Okay. Saya rasa ini pun lebih kepada mental health. Ya. How to maintain good mental health. Ini sebenarnya infografik je. Ya, be aware, body, mind, spirit balance, self-regulations of emotions, set up regular timetable for daily life and care for friends and family. Perubahan emosi dan psikologi, jika berlaku apa-apa perubahan emosi dan psikologi, ya, boleh. Ini tanda-tanda dia lah, ya. Tanda-tanda dia mesti gangguan tidur, bimbang. Of course kita akan bimbang, ya. Saya jadi doktor ni saya bimbang juga. Bimbang tu ada, tapi setakat mana kebimbangan kita. Tak adalah sampai kita tak boleh nak tidur, tak makan kan. Jika berlaku keadaan seumpama tu, ya, kita boleh dapatkan juga, kita boleh dapat counselling lah. Saya rasa JKM ada kaunselor kah? Ataupun jika kita ada hotline, ya, kalau kita rasa kita tak tahu nak buat apa, very stressful, just call hotline. Dapatkan online counselling daripada this group, ya, memang ada disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Okey. Ini semua tips-tips. Ini talian sokongan sosial ni yang saya sebut tadi. Call je mana-mana. And ini sebenarnya dianggotai oleh kaunselor-kaunselor kita, juga ada daripada NGO, juga ada daripada psychiatrist dan pakar-pakar tertentu. So boleh gunakan yang ni. Tapi jika tak nak pun, nak buat appointment pun tak ada masalah. Ini krisis, waktu krisis. Tak boleh nak fikir dah. Dah buntu dah. Call. Tapi kalau rasa masih okey lagi, boleh pergi mana-mana center, di klinik kesihatan, dapatkan pandangan. Kadang-kadang berlaku krisis sebab kita tak ada maklumat, tak ada info. Jadi kita buat banyak, kita fobia lah, kita bukan fobia, kita paranoid. Kita fikir benda yang bukan-bukan, ya. Okey, kenapa jadi macam ni pula? So ini apa yang apa nama ni, yang selalu dimaklumkan lah. Ya. Oh. Secara tanggungjawab keluarga dan penjaga, ya, sentiasa melakukan pencegahan dan langkah-langkah berjaga terhadap COVID-19 kerana mereka berpotensi menyebarkan jangkitan COVID-19. COVID-19 sebenarnya ini makin rendah pula. Okey. COVID-19, ya. Apa nama? Apa masalah dengan COVID-19, ya? Sebenarnya COVID-19 dia ada range of apa nama penyakit dia tu, ya.
ada yang langsung tak ada tanda, tak ada langsung gejala sehingga berlaku kematian. Maksudnya dia ada macam range of gejala dia tu, daripada ringan sampai daripada tak ada tanda. Sebenarnya tak ada tanda means tak ada gejala langsung sampai yang teruk. Tapi yang pelik dengan COVID-19, isu COVID-19, presentation dia tu kita selalu cakap presentation. Gejala dia memang kadang-kadang kita tak boleh fikirkan langsung. Kadang-kadang kita rasa macam ni tetapi berlaku differently. Tapi over the years, ni baru je setahun Tapi lama, after some time selepas banyak kes COVID, kita pun tengok kajian-kajian kita lebih memahami dan lebih arif bagaimana pengawalan COVID tersebut jadi tetapi masalah dengan komuniti setempat dia suka orang takut bila cakap saya COVID tapi senyap takut. Sebab tu kalau you all tengok kluster kita, kluster tak menggambarkan tempat. Kluster nama pelik-pelik kan. Nama yang nak kata komersial tak komersial pun. Apa kluster macam kalau berlaku di Bayan Lepas, kluster Bayan. Dia tidak pinpoint sebab ini pun menjadi sesuatu yang sensitif. Ingat tak masa kita dapat kluster Petaling? Lepas tu kita nak letak kluster gereja. Kita memang letak kluster gereja. Kluster Petaling. Lepas tu ada orang kata kluster masjid. Sensitif. Kluster gereja tu sebenarnya tidak dipersetujui lah. Kenapa letak gereja? Kan? Itulah sebenarnya kluster COVID ni bukan dia senang di stigmatize lah. Orang bagi tahu senyap, saya ada COVID-19. Takut kan? Takut dipulaukan. Semua orang takut, tak boleh nak pergi. Takutlah berlaku di apa-apa pastikan yang nilai barang keperluan cukup. Tapi ini sebenarnya tidak ada apa-apa sangat. Saya dah sebut tadi. Cuma tadi saya ingatkanlah jika ada sakit ke apa-apa, janganlah sebabkan COVID tak datang langsung ke klinik, tak datang langsung ke hospital. Sebab kita takut macam bila emergency kita pun tak boleh nak anticipate apa penyakit pada anak ataupun ibu bapa kita. Terutamanya OKU lagi tak boleh dijangka. Okey. Dan pastikan dapat sumber maklumat yang sahih. Didi saya pun stres sebab banyak sangat fitnah. Banyak sangat benda fitnah, info-info yang tak betul, yang mengaitkan dia dengan macam-macam lah. So, tanggungjawab komuniti. Pastikan kita ambil langkah-langkah. Ini tadi yang saya dah sebutkan mengambil langkah-langkah pencegahan. Sentiasa pastikan kawasan komuniti kita kekal hijau. Amalkan CAPP. Kalau hijau, kekalkan hijau. Tapi sekarang ni hijau pun susah nak jumpa dah. Kalau kat Sabah semua merah. You tengok kan? Semua kebanyakan merah. Kalau boleh kekalkan hijau tu. Umpamanya saya dengar di Kelantan, siapa-siapa yang masuk Kelantan kena swab dulu. Betul kan? Ada orang Kelantan sini? Tak ada? Ada orang Kelantan? Sebab dia nak pastikan Kelantan tu hijau je. Saya suka kan kalau hijau tu tak ada masalah. Seronok kan? Tak adalah kita rasa bersalah kalau kita tak akan mask ke apa-apa kan? Jadi mengambil langkah-langkah pencegahan sentiasa mematuhi SOP, membantu warga komuniti yang memerlukan, memberi kerjasama kepada pihak wajib dan kekal sihat. Dan jika ada apa-apa sebarang laporan berkaitan dengan penyakit, gejala apa-apa, cepat-cepat kita maklumkan, ambil tindakan supaya tidak ada penyebaran COVID. Yang towards end ni tak ada apa-apa sangat. Jadi kesimpulannya, pembudayaan kebiasaan baru penting dalam memastikan kesejahteraan tanggungjawab bersama.
kesihatan kita, tanggungjawab kita jaga kita. Ya. So, saya rasa itu saja. Ada lagi tak? Sekejap, ada lagi. Oh, tak ada. Okey. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersama di dalam forum bicara sempena sambutan Hari OKU Peringkat Kebangsaan 2020. Tajuk forum kita pada pagi ini adalah mendepani pandemik COVID-19, kebiasaan baharu. Kepada rakan panel saya, Dr. Rukiah binti Muhammad, kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, Puan Nurul Husna Abdul Rahman daripada Majlis Keselamatan Negara, Yang Berhormat Senator Rasadi Barazi, Ahli Dewan Negara yang saya hormati sekalian. Jadi pada pagi ini kita akan berkatakan tentang apakah cabaran yang dihadapi oleh orang kurang upaya dalam mendepani pandemik COVID-19. Antaranya, kita perlu membiasakan dengan amalan norma baharu seperti mengelakkan 3C ataupun 3S. Kalau 3S dari segi bahasa Melayunya, ruang yang sempit, yang sesak dan juga elakkan sembang dengan dekat. Confined space, crowded place dan juga close conversation. Seterusnya kita perlu mengamalkan 3W iaitu wear, wash dan juga warn. Ini adalah yang telah kita amal pun semenjak daripada PKP, ya, dan dengan keadaan kebiasaan baharu ini, kita perlu terus mengamalkan dan juga mengelakkan 3C ataupun 3S ini. Dan ke mana-mana juga kita pergi, kita perlu scan MySejahtera. Ini antara amalan yang kita telah biasa. Ini yang dikatakan kebiasaan baharu. Dalam konteks Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita turut memahami dan menyelami perasaan orang kurang upaya yang tidak terkecuali daripada kesan ataupun merasai, ya, terkesan dengan COVID-19 ini. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang pekerjaannya terganggu, tergugat. Jadi di sini Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menghasilkan beberapa inisiatif di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Antaranya, kita telah memberikan bantuan khas kepada orang kurang upaya yang berdaftar dengan JKM, yang mana merupakan penerima bantuan daripada skim EPC, skim BTB dan juga skim BPT. Mereka ini telah menerima bantuan one-off berjumlah 300. Dan seterusnya, antara inisiatif lain yang telah dihasilkan adalah berupa bantuan kepada petugas penyelia PDK, Pusat Pemulihan Dalam Komuniti, serta OKU, iaitu peserta program PDK kita, yang mana mereka telah menerima allowance dan juga menerima bantuan seperti mana biasa. Walaupun mereka tidak hadir ke PDK, mereka menerima bantuan mulai bulan Mac sehingga bulan Jun. Dan seterusnya, antara lain juga inisiatif yang telah diberikan untuk membendung ataupun untuk bersama-sama menjiwai akan kekesanan yang dihadapi ini. Antaranya juga Pusat Jagaan OKU, yang mana terdapat 192 buah pusat jagaan OKU di bawah kelolaan NGO turut menerima bantuan geran, bantuan khas perbendaraan. Dan seterusnya juga, di samping itu, program yang biasa kita ataupun program home health
ataupun program khidmat bantu di rumah yang ini dijalankan dan terus dijalankan kepada OKU dan juga warga emas yang keserangan di rumah dan yang mana memerlukan khidmat sokongan home help ini. Kita telah juga memberikan khidmat kita teruskan kepada 10,569 OKU dan juga warga emas. Di samping itu juga program penempatan program Job Coach di mana 81 orang OKU telah dibantu melalui program ini, yang mana OKU ini terlibat dalam pelbagai sektor, antaranya peruncitan, antaranya adalah sektor perkilangan dan sebagainya. Dan seterusnya dalam konteks selain daripada inisiatif ini, antara sumbangan OKU yang boleh kita kongsikan pada hari ini adalah berkaitan dengan penglibatan OKU dalam sama-sama memberikan sumbangan tenaga dalam bentuk membuat ataupun menghasilkan PPE bagi tujuan sumbangan kepada pihak Kementerian Kesihatan. Antaranya yang terlibat adalah beberapa orang pelatih di Pusat Latihan Perindasian OKU Bangi, PLPP Bangi, telah menghasilkan sejumlah PPE untuk disalurkan kepada mereka yang berkeperluan. Dan di samping itu juga kita dapati terdapat juga OKU yang di luar sana yang menyahut cabaran ini, terutamanya pada bulan April tahun ini pada musim COVID ini. Mereka antaranya adalah adik Nur Farah yang bertugas di College Community Teluk Intan, telah menghasilkan juga PPE walaupun tanpa tangan, hanya menjahit menggunakan kaki. Dan ini dah menunjukkan bahawa sumbangan OKU walau di mana jua mereka berada, mereka turut sama-sama menyumbang tenaga dan juga masa bagi sama-sama memberikan ataupun menunjukkan sokongan yang berterusan kepada pihak petugas, khususnya pihak frontliner kita. Dan selain daripada itu, selari dengan keadaan semasa, pengumuman bajet yang lalu juga menyaksikan bahawa JKM turut disenaraikan dalam ucapan bajet untuk menerima bantuan dari segi peningkatan bantuan ataupun kadar bantuan bulanan, iaitu 3 skim yang terlibat, Allowance Pekerja Cacat, EPC, bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja, BTB, serta bantuan penjagaan OKU pesakit kronik terlantar. Jadi kenaikan ini akan dapat memberikan sinar kepada penerima bantuan yang dalam kategori ini untuk meneruskan kelangsungan kehidupan dalam mendepani ataupun menghadapi peningkatan kos sara hidup. Dan selain daripada itu juga bagi program pemulihan dalam komuniti iaitu PDK turut menerima kenaikan khususnya kepada allowance petugas PDK serta allowance penyelia PDK. Jadi ini menyaksikan bahawa kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, khususnya JKM, turut sama bersimpati dan seterusnya memberi sokongan yang berterusan kepada OKU ini untuk meneruskan kelangsungan hidup, terutama bagi OKU yang terkesan kepada pandemik COVID-19 ini. Jadi seterusnya dalam kita berkata ataupun berbicara tentang norma baharu ini, pihak jabatan turut menggariskan beberapa garis panduan.
sebagai memastikan bahawa pelaksanaan perkhidmatan kita tidak terjejas dalam keadaan kebiasaan baharu ini. Kita bekerja dalam konteks institusi OKU di bawah JKM, Pusat Jagaan dan sebagainya. Mereka mematuhi garis panduan yang telah digariskan, iaitu antaranya adalah perkhidmatan di bawah perkhidmatan OKU, antaranya Independent Living Centre yang beroperasi dengan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan, termasuk juga Taska OKU yang beroperasi mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Di samping itu kita juga menyediakan garis panduan untuk PDK, garis panduan untuk bagaimana untuk melaksanakan ataupun meneruskan program Job Coach. Jadi semua garis panduan ini boleh dimuat naik ataupun boleh di dalam laman web kita jkm.gov.my. Jadi di sini apa yang saya boleh rumuskan daripada forum bual bicara kita pada pagi ini adalah berhubung kait dengan kerajaan akan sentiasa bersama-sama dalam menepani pandemik COVID-19 ini dengan kebiasaan baharu. Jadi kita turut bersama-sama dengan UKU, iaitu merupakan salah satu daripada kumpulan sasar jabatan dalam mereka memberikan sokongan yang berterusan kepada mereka bersama-sama menyelami masalah serta isu mereka. Jadi kita beberapa inisiatif yang telah disediakan oleh kerajaan. Jadi yang ini bakal dinikmati dan juga sedang dinikmati oleh OKU di luar sana. Jadi saya kira ini saja perkongsian pada pagi ini, dan saya serahkan semula kepada pengurusi forum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan barisan ahli panel, Puan Rosmah Wati binti Ishak daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, Dr. Rokiah binti Muhammad daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, YB Senator Ras Adi Barakzi selaku wakil NGO, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Alhamdulillah, bersyukur kami di pihak MKN mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan yang dipanjangkan sempena dengan sambutan Hari OKU 3 Disember 2020. Dalam forum bicara hari ini, mendepani COVID-19 kebiasaan baharu, saya Nurul Husna binti Abdul Rahman akan membentangkan sedikit latar belakang MKN, Majlis Keselamatan Negara, dan apakah SOP, apakah norma-norma baharu yang kita hadapi, yang perlu kita laksanakan dalam mendepani COVID-19 ini. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya untuk memberikan sedikit latar belakang Majlis Keselamatan Negara. Majlis Keselamatan Negara di bawah merupakan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri, telah ditubuhkan pada 1971 dan berpunca kuasa daripada arahan MKN nombor 1, iaitu penubuhan MKN yang bersandarkan kepada Akta Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 1979. Pada asasnya, MKN ini ditubuhkan untuk menggubal dasar-dasar keselamatan dan juga menguruskan hal perisikan dan juga pengurusan krisis negara. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya juga untuk berkongsi sedikit fungsi-fungsi MKN, Majlis Keselamatan Negara. Yang kedua tadi adalah penggubal dasar keselamatan. Yang kedua adalah MKN sebagai penyelaras kepada integrasi sumber-sumber negara. Sumber-sumber negara dalam hal ini adalah sumber-sumber seperti sumber keuangan, sumber ekonomi, sumber-sumber manusia
dan juga sumber keselamatan. Dan segala sumber ini daripada kementerian dan agensi akan diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara untuk memastikan kepakaran-kepakaran ini dapat diterjemahkan kepada perancangan-perancangan tindakan keselamatan negara. Dalam erti kata lain, kita menggembeling kepakaran sedia ada di negara ini daripada kementerian dan agensi, kemudian kita terjemahkan melalui perancangan jangka masa panjang, jangka masa pendek di dalam Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya adalah fungsi MKN yang ketiga, iaitu MKN sebagai peneraju pengurusan di peringkat strategik. Seperti mana yang kita sedia maklum, MKN ini adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri dan kami mengurustiakan keurustiaan sidang Majlis Keselamatan Negara, sidang MKN yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan di bawah pengurusan MKN ini, kita juga ada mekanisme-mekanisme ataupun jawatankuasa yang tertentu yang akan bersepakat, bermesyuarat untuk menghasilkan penggubalan dasar-dasar keselamatan negara. Saya kongsikan antara contoh-contoh mekanisme atau jentera kerajaan yang selama ini diguna pakai khususnya dalam memerangi COVID-19 adalah seperti sidang MKN, sidang khas MKN, kemudian kita ada mesyuarat jawatankuasa peringkat menteri, khususnya peringkat Menteri Pertahanan. Kemudian kita ada juga jawatankuasa di peringkat negeri, iaitu jawatankuasa pengurusan bencana negeri. Kemudian kita ada jawatankuasa kumpulan kerja keselamatan negeri dan juga daerah. Dalam masa yang sama juga, kita mempunyai mekanisme interagensi dengan NGO-NGO, dengan agensi-agensi yang lain dan juga pakar-pakar dari dalam dan juga luar negara. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya saya kongsikan apakah kebiasaan baharu, apakah perubahan yang perlu kita hadapi sepanjang mendepani cabaran pandemik COVID-19 ini. Yang pertamanya adalah pelaksanaan SOP. Apakah yang dimaksudkan dengan SOP ini? Terma SOP itu sendiri adalah Standard Operating Procedures. Ia semakin popular semenjak 18 Mac 2020 yang lalu dan semakin popular, kerap kali digunakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Apakah itu SOP? Baik, SOP adalah satu garis panduan atau tata cara umum yang perlu dipatuhi oleh masyarakat. Demi memastikan kelangsungan hidup kita seharian, kerajaan perlu menetapkan satu SOP supaya penjarakan fizikal, supaya rakyat boleh mematuhi peraturan-peraturan semasa dalam memastikan kadar jangkitan COVID-19 ini dapat dikawal. Baik, sebagai contoh, ketika Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac yang lalu, itu adalah dari situlah wujudnya SOP untuk memudahkan, untuk memberi satu panduan rujukan kepada rakyat. Apakah yang perlu dilakukan, apakah yang tidak perlu dilakukan, apakah essential services, apakah negative list. Negative list bermakna perkara yang tidak boleh dilakukan. Semua ini tujuannya hanya satu, iaitu untuk mengelakkan jangkitan COVID-19 ini terus merebak. Dalam masa yang sama, kita dapat membantu mengurangkan atau melandaikan keluk jangkitan COVID-19 itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan ulas SOP dari perspektif Majlis Keselamatan Negara, iaitu SOP kawalan sempadan. Kawalan sempadan ini kita boleh bahagikan kepada kawalan sempadan negara dan juga kawalan sempadan primis. Kawalan sempadan negara, seperti mana yang kita sedia maklum, kerajaan telah menutup pintu-pintu antarabangsa daripada kemasukan daripada luar negara kecuali kepada warga negara Malaysia sendiri. Kemudian, apabila katakanlah pengembara atau warga negara Malaysia sendiri telah tiba di pintu-pintu masuk antarabangsa ini, mereka perlu menjalani saringan kesihatan dan juga perlu mendaftar aplikasi MySejahtera. Dan sama juga pelaksanaan SOP kawalan sempadan di premis. Pemilik premis perlu memastikan bahawa mereka mendaftar aplikasi MySejahtera dan memastikan pengunjung yang hadir ke premis mereka perlu menjalani imbasan suhu dan bebas dari gejala COVID-19. Dengan cara itu, kita akan melindungi perimeter masyarakat kita, kita akan melindungi lokaliti masyarakat kita daripada jangkitan tersebut terus merebak.
Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya adalah SOP kawalan pergerakan. SOP kawalan pergerakan seperti mana yang kita sedia tahu adalah PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Terdapat beberapa jenis perintah kawalan pergerakan yang kadang-kala menimbulkan kemusykilan kepada rakyat dan masyarakat. Saya jelaskan di sini. Kita ada Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dilaksanakan 18 Mac lalu. Kemudian kita ada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan kemudian kita ada Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Dan baru-baru ini kita kembali semula ke Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dan setiap level, setiap peringkat PKP ini mempunyai SOP-nya yang tersendiri. SOP ini bukanlah untuk menyusahkan rakyat atau ia berubah-ubah kerana ia adalah bersifat dinamik. SOP ini memang dibuat mengikut keperluan semasa kerana perubahan dan lokaliti masyarakat itu sentiasa berubah. Tuan-tuan dan puan-puan, SOP kawalan pergerakan ini berfungsi untuk mengelakkan pergerakan masyarakat secara heavy traffic, maksudnya secara tinggi dari satu tempat ke satu tempat. Dengan cara ini, satu kawasan itu akan kekal hijau dan kawasan yang merah tidak akan merebakkan ke kawasan yang satu lagi. Dalam hal ini, saya ingin menyarankan tuan-tuan dan puan-puan untuk menggunakan aplikasi MySejahtera kerana di dalam aplikasi tersebut ada satu elemen hotspot tracker. Hotspot tracker ini boleh digunakan untuk mengenal pasti sama ada tempat tuan-tuan dan puan-puan itu adalah kawasan yang berisiko tinggi atau tidak. Dan saya juga ingin berkongsi bahawa kata kuncinya adalah kesedaran dan kerjasama tuan-tuan puan-puan, kesedaran dan kerjasama masyarakat untuk memastikan bahawa tuan-tuan dan puan-puan tidak mengambil jalan mudah dengan pergi dari satu tempat ke satu tempat. Kita perlu menjaga diri kita dan mengawal pergerakan kita. Dan yang terakhir adalah penggunaan aplikasi MySejahtera, laman web dan juga saluran channel Telegram. Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga kementerian agensi yang lain sentiasa berusaha memberikan informasi dan input-input yang tepat kepada masyarakat. Untuk mengelakkan miscommunication, salah faham, pihak kami menyarankan agar tuan-tuan dan puan-puan masyarakat di Malaysia untuk menggunakan aplikasi MySejahtera dan mengikuti saluran channel Telegram MKN, Majlis Keselamatan Negara. Untuk makluman semua, kini sehingga hari ini terdapat 1.2 juta pengguna yang mengikuti channel Telegram Majlis Keselamatan Negara dan telah hampir 20 juta pengguna rakyat Malaysia juga telah mendaftar aplikasi MySejahtera. Oleh yang demikian adalah diharapkan agar kita sama-sama berkempen memastikan rakan-rakan saudara mara kita sentiasa menggunakan aplikasi MySejahtera tersebut dan juga aplikasi saluran-saluran kerajaan yang telah disediakan. Baik, sebagai kesimpulannya, kami di Majlis Keselamatan Negara ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakyat Malaysia atas sokongan padu selama ini, atas kerjasama selama ini kerana telah berjaya untuk mengawal diri sendiri dan diharapkan agar PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat kali ini akan terus mendapat sokongan dan kerjasama daripada rakyat. Percayalah bahawa kita akan berjaya memutuskan rantaian COVID-19 ini dengan syarat daripada kerjasama semua pihak. Sekian saja daripada kami, daripada Majlis Keselamatan Negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Puan saya Syafiqah, pegawai undang-undang dari JKM. Okey, saya nak tujukan soalan kepada panel KKM. Okey, soalan pertama. Golongan OKU ni dia digolongkan sebagai golongan yang mudah terdedah kepada penularan COVID-19. Adakah ini disebabkan oleh terbuktinya bahawa golongan OKU ni mempunyai imunisasi yang rendah atau apa sebenarnya? Doktor sekejap ya. Soalan kedua saya, sehubungan dengan itu, apa
komen daripada KKM terhadap golongan OKU dan penjaga dia terhadap kami kepada penularan pandemik COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Ya, soalan berkenaan dengan sama ada orang OKU adalah kumpulan rentan, ya. Sebenarnya kalau kita ikutkan daripada statistik yang dipaparkan oleh Tan Sri KPK, saya tidak nampaklah golongan OKU tu golongan rentan, memandangkan sebenarnya tidak ada kematian pun, tidak ada, saya rasa kes pun boleh dikira. Isu berkenaan dengan OKU sebab mereka ni kebergantungan mereka pada carer, penjaga dan ibu bapa. Dan yang tu satu. Yang kedua, mereka duduk di institusi. Itulah menyebabkan mereka bahaya jika berlaku wabak di situ, dia akan menular satu institusi. Maksudnya apa-apa yang di institusi tu, mereka tergolong dalam keadaan di mana kena ikut SOP. Kalau tak ikut SOP, satu institusi akan terjangkit. Itu yang berlaku di beberapa institusi warga emas, di mana disebabkan oleh seorang yang kena pun daripada, saya rasa daripada hospital, jangkitan tu daripada hospital. Saya tak ingat berapa orang yang kena tu, agak ramai, dan kematian pun agak tinggi. Tapi OKU juga kenapa, dan juga yang lain-lain, jika mereka menghadapi penyakit-penyakit ni, paru-paru, asma, paru-paru yang kronik, pernah kena TB dulu. Bila kena TB, dia ada parut dekat paru-paru dia, atau pernah kena penyakit-penyakit paru-paru yang lain, asma umpamanya. Dan mereka juga mungkin pernah ada sakit, ya. Kalau ini bukan kanak-kanak, ya. Ini saya beritahu general, ya. Kalau dia juga ada penyakit kencing manis, darah tinggi, stroke, kan, memanglah yang ni yang kita kata adalah golongan berisiko tinggi. Sebab dia dah ada penyakit sebelum dapat COVID. Ini kita panggil comorbid. Yang ni golongan berisiko tinggi. Dan kematian di kalangan mereka adalah tinggi. Jadi itulah sebab saya kata kena bezakan. Kalau OKU kanak-kanak yang memang tidak ada apa-apa, tidak ada penyakit jantung ke, penyakit sakit ketahanan badan, seharusnya tidak ada masalah. Yang menyebabkan mereka golongan berisiko sebab mereka duduk dalam satu institusi. Mungkin mereka terlantar, kan. Jadi ataupun dalam institusi itu mereka, jika berlaku wabak akan menjangkit semuanya. Tetapi untuk yang dewasa, kalau OKU, mereka memang stroke, mereka OKU, mereka telah ada penyakit, mereka ni terdedah, berisiko tinggi. Jadi untuk mengatasi masalah ni, pemuda yang barulah mengamalkan SOP, nombor-nombor baru, memakai mask, penjarakan fizikal, dan pastikan 3W tu dan elakkan 3S. Ya, yang saya sebutkan tadi, ya. Sentiasa pakai mask, sentiasa basuh tangan dengan sanitizer, dan sentiasa mengingatkan bahaya-bahaya COVID ni, ya. Dan elakkan daripada kawasan sempit. Sebab tu dalam SOP baru kita untuk mana-mana institusi kita pastikan jarak antara satu dengan yang lain, ya, melebihi 1 meter. Maksudnya jarak antara mereka ni warga, especially dalam institusi, ya, kita jarakkan sekurang-kurangnya 1 meter, dan pastikan penjaga yang sama, seboleh-bolehnya penjaga yang sama, dan ikut SOP. Tak benarkan orang luar masuk. Orang luar masuk kena ada deklarasi kesihatan. Jika mereka baru masuk, ya, katalah orang ni baru masuk ke institusi dan daripada hospital discharge, pastikan mereka ni bebas daripada COVID. Jika tidak dapat laksanakan benda screening test, pastikan mereka di kuarantin. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey. Okey. Kata kalau
OKU yang ada rekod pengambilan steroid, adakah itu juga dikategorikan sebagai rentan? Ya, ya. Oh. Mereka yang ada ambil steroid berlarutan, ya. Maksudnya ambil steroid untuk jangka masa ataupun steroid sepanjang hidup mereka. Mereka dikategorikan antara orang yang rendah imuniti dia. Itu kalau ambil dalam jangka masa yang lama lah. Ya. Oh, okay. Kalau sekejap macam dia asma, sekejap dia ambil, tak ada masalah. Tapi kalau dia ambil sebab dia ada penyakit SLE ke, atau penyakit yang menyebabkan memang dia kena ambil steroid, dia akan terdedah kepada, dia punya imun sistem rendah. Tapi sama ada dia dijangkiti COVID, itu isu-isu yang kita kena tengok balik. Tapi mereka dikategorikan sebagai imuniti rendah. Dia mudah terdedah pada jangkitan-jangkitan penyakit yang lain. COVID ni saya tak berani nak cakap sebab dia pelik sikit. Tapi imun sistem yang lain, ya, seperti leukemia semua, mereka terdedah. Sebab banyak juga kes dia ni penyakit kanser dan dapat COVID dan dia meninggal sebabkan komplikasi penyakit tu. Ya. Terima kasih. Sama. Okey, saya Fariha binti Muhammad Musleh dari Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan Bangi. Okey, di sini saya ingin menunjukkan soalan kepada panel MKN. Okey, saya ingin menanyakan, apakah nasihat MKN kepada rakyat dalam menghadapi wabak ini? Terima kasih. Terima kasih Puan Fariha. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan soalan tadi berkaitan dengan nasihat Majlis Keselamatan Negara, kita harus sedar bahawa Malaysia bukan satu-satunya negara yang sedang menghadapi wabak pandemik ini, tetapi kita bersama juga dengan negara-negara lain. Ia adalah satu peperangan yang musuhnya tidak kelihatan. Jadi sebagai masyarakat, kita perlu memastikan yang pertama kita patuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan dan dalam masa yang sama memastikan penjarakan fizikal. Itu adalah sebaik-baik vaksin yang boleh kita lindungi diri kita kerana vaksin yang sebenar masih belum ada lagi. Baik, dalam masa yang sama kita juga meminta untuk masyarakat sentiasa memberi sokongan kepada kerajaan, menyokong segala usaha-usaha yang kerajaan telah sediakan, laksanakan dan bersatu padu memberikan kerjasama terhadap semua usaha kerajaan selama ini. Itulah nasihat yang paling penting buat masyarakat di Malaysia. Terima kasih. Okey Puan, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Hajira binti Rajali dari PLPB Bangi. Saya ingin bertanya soalan untuk JKM. Apakah perkhidmatan atau bantuan yang diberikan oleh JKM dari aspek psikologi untuk OKU atau penjaga dalam isu COVID-19 ini? Terima kasih di atas soalan tersebut. Okay, berkaitan dengan perkhidmatan ataupun bantuan yang diberikan dari aspek psikologi kepada OKU ataupun penjaga dalam isu COVID-19 ini, pihak kementerian yang menyediakan talian kasih iaitu 1599 ataupun menerusi WhatsApp 01926159999. Jadi segala persoalan ataupun apa jua masalah ataupun isu yang hadapi berhubung kait dengan memerlukan khidmat kaunseling boleh disalurkan menerusi talian yang sediakan ini. Dan antara sokongan, antara bentuk perkhidmatan yang diberikan adalah sokongan psikologi secara atas talian kepada masyarakat. Jadi ini dilakukan iaitu meliputi telecounselling, bimbingan psikologi dan juga ujian psikologi secara online. Contohnya kita membuat ujian DAS 21. Itu untuk menguji tahap kebimbangan ataupun tahap stres, depression, anxiety dan juga stress scale untuk mengetahui tahap
dan juga kita membuat penerokaan dari segi punca kepada tekanan tersebut. Jadi pegawai psikologi akan memberikan bantuan menerusi telecounselling ini untuk mendepani ataupun untuk mengatasi segala ataupun merungkai segala permasalahan yang dihadapi, terutamanya ada yang menghadapi kerisauan, kesedihan, kebosanan yang melampau dan sebagainya. Jadi kita menawarkan servis ini kepada tidak terhad kepada waris petugas di pusat karantin mangsa dan sebagainya, namun kita bukakan perkhidmatan ini kepada seluruh rakyat termasuklah OKU. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ashraf daripada PLPP Bangi. Saya ada soalan untuk diajukan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN. Baru-baru ni kerajaan telah mengumumkan penubuhan jawatan kuasa strategik pengurusan pandemik. Jadi soalan saya, bagaimanakah ia dapat membantu rakyat dalam menangani pandemik COVID-19 ini? Terima kasih. Terima kasih saudara Ashraf. Soalan yang begitu baik. Baru-baru ini memang kerajaan telah telah menubuhkan satu jawatan kuasa strategik pengurusan pandemik berdasarkan keputusan daripada Sidang Majlis Keselamatan Negara bilangan 30/2020. Jawatan kuasa strategik pengurusan pandemik ini merupakan satu platform kumpulan kerja yang ditubuhkan untuk meneliti setiap masalah atau setiap perancangan di dalam masyarakat dengan lebih teliti. Sebagai contoh, terdapat 10 kumpulan kerja, saya bacakan sedikit 10 kumpulan kerja yang terlibat seperti kumpulan kerja keselamatan kesihatan awam, kumpulan kerja pendidikan dan sosial, kumpulan kerja pembudayaan dan masyarakat. Dan setiap kumpulan kerja ini akan membincangkan mengikut skop bidang masing-masing. Oleh yang demikian adalah diharapkan dengan adanya jawatankuasa strategik pengurusan pandemik ini, maka kebajikan masyarakat akan lebih terurus, ia adalah satu penambahbaikan berbanding jawatankuasa yang sedia ada sebelum ini. Maka diharapkan ia dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Saya Muhammad Sabki Arifin daripada PKMC Putrajaya. Saya nak tanya ahli panel. Soalan saya, apakah bentuk bantuan atau perkhidmatan psikologi yang disediakan oleh KKM kepada OKU atau penjaga dalam isu COVID-19 ini? Terima kasih. Sewaktu COVID melanda dan juga semasa kita melaksanakan MCO, memang kita dapat banyak isu-isu psikologi, masalah-masalah krisis, masalah masalah dalam keluarga tu sendiri kan. Jadi Kementerian Kesihatan kita memang ada, kita panggil perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial atau kita panggil MHPSS, Mental Health Psychosocial Support Services. Sebenarnya kita wujudkan memang telah ada, tapi dia lebih establish masa kita ada masalah kehilangan kapal terbang MH03, saya lupa dah. 370 MH17. Yang the first time tu kan. Jadi kita gerakkan, memang kita gerakkan kumpulan program ini kita wujudkan. Sebenarnya dah ada, cuma masa tu lebih elok, lebih establish, lebih teratur, di mana kaunselor-kaunselor daripada banyak agensi sebab hospital ni, sebab kesihatan ni dia banyak kategori. Dia ada pakar psikiatrist, dia ada kaunselor, dia ada psikologi klinikal, dia ada juga pakar-pakar lain, yang dan juga orang ramai turut bersama-sama memberi
perkhidmatan tersebut. Dan ini ekoran pada situ dia jadi lebih structured, dan sewaktu wabak COVID melanda, kita ada sediakan beberapa talian yang khusus untuk to handle all this psikologi punya masalah lah, ya. Jadi kita pun pantau semua panggilan-panggilan ni, dan kita pantau juga jenis apa isu-isu yang kita terima, ya. Masalah umpamanya ada pergaduhan sesama suami isteri, lepas tu masalah anak, macam-macam, ya. Jadi dan kita bila kita ada benda ni, kita memang bila KKM wujudkan talian ni, memang ia memberi macam kemudahan kepada mereka yang ada masalah ni, yang ada krisis. Maksud saya, selain pada talian no, ya, jika mereka nak menggunakan talian yang suatu krisis talian KKM pun dialu-alukan, dan memang ada kumpulan kaunselor yang akan menjalankan kaunseling secara online. Jadi kita pantau semua ni dan kita laporkan. Daripada laporan tu diangkat, itu yang kita telah, setahu saya untuk tahun akan datang dalam bajet, kemungkinan kalau diluluskan, dia akan beri keutamaan untuk kumpulan-kumpulan ni melaksanakan program ni, ya. Dinamanya MHPSS atau Mental Health Psychosocial Support Service, ya. So ekoran pada sini jugalah, bila kita ada pemantauan, ya, kita hospital dan juga klinik kesihatan telah berjaya mendapatkan lebih ramai kaunselor untuk berkhidmat di klinik kesihatan terutamanya, ya. Jadi ini memanglah memberi manfaat kepada kita, ya. Okey, adakah saya menjawab soalan? Ya, dan KKM juga bekerjasama juga dengan NGO, ya, macam Mercy, Jakin of course dengan WKM dan juga WAO, Women's Aid Organisation, dan MIASA, ya. Because untuk menangani isu-isu gangguan emosi, psikososial, gangguan emosi dan psikososial, gangguan seksual, masalah hubungan, penderaan dan keganasan rumah tangga. Ya. Selamat menyambut Hari Orang Kurang Upaya 2020. Selamat menyambut Hari OKU